sebanyak 500 juta ringgit peruntukan sukuk bagi diterbitkan ataupun untuk dilaburkan oleh orang awam ataupun syarikat, dan ini merupakan salah satu daripada inisiatif kerajaan untuk melihat bagaimana hasil pelaburan daripada sukuk ini akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah khususnya di luar bandar dan juga di kawasan pedalaman, malah juga untuk memberikan pelan pemulihan yang lebih efektif dan juga lebih inklusif bagi kita memerangi pandemik COVID-19 melalui geran-geran penyelidikan bagi kita memerangi COVID-19, malah juga turut untuk membantu PKS terutamanya golongan usahawan wanita. Apa yang penting, sukuk prihatin ini yang mula diterbitkan pada hari ini insya-Allah akan turut disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, juga dengan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Baik, di pentas utama ketika ini kita berikan tumpuan untuk amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Pertamanya izinkan patik bagi pihak kerajaan Malaysia merapatkan sembah dan menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tuanku berangkat mencemaduli ke Majlis Pelancaran Sukuk Prihatin bertempat di Kementerian Keuangan pada hari ini. Sesungguhnya keberangkatan ke bawah Duli tuanku amat besar maknanya bagi patik-patik sekalian. Malah ia dapat mempereratkan lagi ikatan kasih sayang dan kemesraan, lambang kukuhnya hubungan di antara ke bawah Duli tuanku dengan patik-patik sekalian. Ampun tuanku, seterusnya patik mohon limpah perkenan ke bawah Duli tuanku untuk patik mengalu-alukan kehadiran tetamu yang lain dan seterusnya meneruskan ucapan patik. Ampun tuanku. Yang Berhormat Mulia Senator Tengku Datuk Seri Zafrul bin Tunku Abdul Aziz, Menteri Keuangan. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang Berhormat Tuan Muhammad Shah bin Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan II. Yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Pembendaraan. Yang berbahagia Datuk Nur Syamsiah binti Muhammad Yunus, Governor Bank Negara. Yang berbahagia Dief-Dief Kehormat, warga kerja Kementerian Keuangan, wakil pihak bank, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga Kementerian Keuangan dan pihak bank yang terus sama menjayakan majlis peresmian pada hari ini. Walaupun majlis ini diadakan semasa kita semua masih menjalani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP, kerajaan tetap cekal dan terus fokus mengikut strategi yang telah dirancang dalam usaha untuk memulihkan ekonomi negara. Ini demi memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat tetap diberikan keutamaan. Pelancaran sukuk prihatin berjumlah 500 juta ringgit pada hari ini adalah bukti kesungguhan kerajaan untuk meneruskan langkah-langkah tegas berdasarkan strategi 6R kerajaan yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat Mulia Menteri Keuangan sebentar tadi. Sehingga hari ini bantuan kerajaan
kepada rakyat berjumlah 295 bilion ringgit sedang pun disalurkan melalui pakej prihatin dan penjana. Kedua-dua bentuk bantuan ini telah dapat membantu rakyat secara langsung untuk membina semula kehidupan mereka yang sedikit sebanyak terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Alhamdulillah, kini ekonomi Malaysia berada dalam landasan lantunan semula. Dan ini dapat dilihat daripada beberapa petunjuk utama ekonomi yang telah mencatatkan pemulihan yang pantas sebaik saja sektor ekonomi kita dibuka semula. Contohnya, pertama, ekspor negara berkembang 8.8% pada bulan Jun 2020 berbanding negatif 25.5% pada bulan sebelumnya kepada 82.9 bilion ringgit Malaysia, menghasilkan lebihan dagangan sebanyak 20.9 bilion ringgit. Keduanya adalah indeks pengeluaran perindustrian, iaitu Industrial Production Index, meningkat 26.2% pada bulan Jun berbanding bulan Mei 2020. Indeks sektor pembuatan pula melonjak 36.8% pada tempoh yang sama. Dan ketiga, jualan perdagangan borong dan runcit juga terus menunjukkan perkembangan dua digit, iaitu sebanyak 21.8% pada bulan Jun 2020 berbanding bulan sebelumnya. Jualan kenderaan bermotor pula berkembang 78.9%, diikuti dengan perdagangan borong sebanyak 20.3% dan perdagangan runcit meningkat pada 13% dalam tempoh yang sama. Maka dengan tanda-tanda pemulihan awal tersebut, ekonomi negara dijangka beransur-ansur pulih kepada separuh kedua 2020 dan insya-Allah dijangka meningkat pemulihan keluaran dalam negara kasar KDNK yang kukuh, iaitu sekitar 5.5% hingga 8% pada tahun 2021. Walaupun masih banyak usaha yang perlu kita sama-sama lakukan untuk membina semula ekonomi negara, saya yakin dengan tekad yang kuat dan semangat yang teguh, kita mampu untuk menangani masalah ekonomi berikutan penularan wabak COVID-19 ini. Saudara-saudari sekalian, seperti yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat Mulia Menteri Keuangan tadi, kerajaan telah memperuntukkan suntikan fiskal berjumlah 45 bilion ringgit untuk membantu rakyat menghadapi cabaran ekonomi akibat wabak COVID-19. Namun saya amat terharu apabila dimaklumkan bahawa kerajaan telah menerima banyak tawaran yang jujur dan ikhlas daripada rakyat yang ingin membantu kerajaan dalam menyokong langkah-langkah pemulihan ekonomi ini. Keprihatinan sebegini yang ditunjukkan oleh rakyat pada saya adalah luar biasa dan mencerminkan penghayatan semangat Malaysia prihatin. Saya tahu sekarang bukanlah waktu yang mudah untuk diharungi oleh setiap daripada kita. Kita semua merasai kesan akibat daripada wabak COVID-19 ini. Tetapi saya tetap menghargai kalangan rakyat yang tampil ke hadapan untuk turut bersama-sama membantu kerajaan membina semula ekonomi negara. Dan ini adalah suatu bentuk pengorbanan yang sangat besar dan amat dihargai oleh kerajaan. Melihat pada semangat rakyat yang ingin turut serta membantu memacu semula ekonomi negara yang kita sayangi ini, maka kerajaan telah memutuskan
untuk melaksanakan pendekatan secara bottom up untuk menerbitkan sukuk prihatin. Inisiatif sukuk ini membuka peluang langganan kepada orang awam dan pihak korporat. Usaha ini merupakan suatu bentuk penyatuan sumber yang mencerminkan solidariti rakyat Malaysia dalam membina semula ekonomi negara. Langganan daripada terbitan sukuk prihatin ini akan disalurkan ke dalam kumpulan wang COVID-19. Program-program yang akan dibiayai oleh sukuk prihatin ini adalah bagi memanfaatkan pihak yang terkesan oleh COVID-19. Dan ini termasuklah pertamanya menambah baik konektiviti di sekolah-sekolah di kawasan pendalaman agar anak-anak kita yang terkesan boleh meneruskan pembelajaran secara digital. Keduanya memberikan sokongan kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS mikro yang terjejas akibat COVID-19. Terutamanya lah usahawan-usahawan wanita. Dan ketiga, kerajaan juga akan memperuntukkan sebahagian daripada dana sukuk prihatin ini untuk perbelanjaan kesihatan, termasuk penyelidikan penyakit berjangkit atau infectious diseases. Ini akan memanfaatkan usaha Kementerian Kesihatan dan institusi pendidikan awam serta institut pengajian tinggi dalam kajian terhadap sesuatu penyakit ataupun wabak berjangkit. Saudara-saudari sekalian, oleh kerana dana sukuk prihatin ini tertumpu kepada golongan yang benar-benar memerlukan, kerajaan berjanji akan memastikan seboleh mungkin tidak ada yang ketinggalan dalam usaha pemulihan ekonomi susulan wabak COVID-19 ini. No one will be left behind. Ini juga adalah bukti kesinambungan hasrat kerajaan kita dalam melaksanakan wawasan kemakmuran bersama ataupun shared prosperity vision yang menjadi tonggak aspirasi kerajaan Perikatan Nasional. Wawasan kemakmuran bersama memberikan fokus pada 3 perkara utama kerajaan, iaitu untuk menstruktur semula ekonomi dengan memastikan pembangunan untuk semua, menangani ketidaksamaan dengan merapatkan jurang pendapatan dan membina negara ke arah yang bersatu, makmur dan bermaruah. Inisiatif sukuk prihatin memenuhi ketiga-tiga fokus tersebut dan merupakan sebahagian pendekatan yang bakal memanfaatkan kumpulan sasaran yang paling terkesan akibat wabak COVID-19 ini. Saya yakin usaha murni ini akan memastikan rakyat dapat menikmati taraf hidup yang sewajarnya melalui pendekatan terbaik hasil kerjasama kerajaan dan rakyat. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada warga kerja Kementerian Keuangan dan juga pihak bank yang telah turut serta menjayakan penerbitan sukuk prihatin ini. Kerajaan mengharapkan semua pihak dapat menyambut baik inisiatif ini sebagai satu pendekatan berterusan di peringkat pemulihan ekonomi yang bukan sahaja membantu negara secara amnya, tetapi pelaburan yang memberikan pulangan kepada rakyat secara khususnya. Moga semangat kita untuk kita dan Malaysia Prihatin ini akan terus berkobar dalam sanubari setiap rakyat Malaysia. Ampun tuanku, demikianlah saja persembahan ucapan Patik pada hari ini. Patik sekali lagi merafakkan sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih ke atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berangkat ke majlis yang amat bermakna pada hari ini. Patik juga mendoakan
agar ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kesihatan yang sempurna serta memerintah negara Malaysia dengan aman, makmur dan sejahtera. Ampun Tuanku. Menjunjung kasih Tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Amat Berhormat Tan Sri kekal di pentas untuk acara selanjutnya. Dan majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Mat Yassin atas persembahan ucapan sebentar tadi. Ampun Tuanku, sukuk prihatin yang akan dilancarkan sebentar lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan instrumen pelaburan untuk warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Ampun Tuanku, kini sampailah detik yang dinantikan bersama iaitu upacara pelancaran suku prihatin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Keuangan menghadap bagi mohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk berangkat berjemaah duli ke pentas bagi menyaksikan majlis pelancaran suku prihatin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Yang Bertanda Agung telah berkenan untuk menjadi pelabur yang terawal yang menyatakan komitmen bagi pelaburan dalam suku prihatin. Terima kasih Tuanku. Alhamdulillah, dengan gimmick pelancaran yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dengan itu dapat kita saksikan majlis pelancaran sukuk prihatin dan juga turut diumumkan bahawasanya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan pelabur pertama bagi sukuk prihatin yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Ini merupakan salah satu lagi daripada inisiatif di bawah Pelancaran Semula Ekonomi Negara yang bernilai RM500 juta. Terima kasih atas kesediaan anda menonton kami bersiaran secara langsung dari Kementerian Keuangan di Putrajaya pada pagi ini. Sekian saja dapat kami bawakan untuk anda bagi majlis pelancaran sukuk prihatin. Teruskan kesian anda bersama kami di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Ismail Adnan. Itu dia pelancaran sukuk prihatin, insya-Allah. Semoga apa yang telah dirancangkan juga dilaksanakan itu mampu untuk kita kembalikan kekuatan ekonomi negara Malaysia ini. Ya, betul. Okey, itu dia kami dapat bawakan sedikit sebanyak berkenaan pelancaran sukuk